Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak. Berjumpa lagi kita pada siri keempat tajuk gelombang fizik KSSM tingkatan 4. Okey, bersama Teacher Sina Loading, channel Beautiful Learning. Jom. Baiklah anak-anak, kita sambung lagi tema gelombang cahaya dan optik bidang pelajaran 5.0 gelombang. Buku teks Pustaka Sarjana Sendihan Bahar 2019, muka surat 210 hingga muka surat 222. SK 5.6 interference gelombang. SP kita ialah di akhir pelajaran murid boleh menghuraikan prinsip superposisi gelombang, menghuraikan corak gelombang interference, air, bunyi, cahaya, memberkaitkan lambda, A, X dan D berdasarkan corak interference gelombang, menyelesaikan masalah yang melibatkan interference gelombang dan berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi interference gelombang dalam kehidupan harian. Anak-anak, sebelum kita faham apakah interference gelombang, anak-anak kena tahu apakah maksud prinsip superposisi. Prinsip superposisi ialah superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren. Dua sumber gelombang adalah koheren apabila frekuensi kedua-dua gelombang adalah sama dan beza fasa adalah tetap. Superposisi menghasilkan gelombang dalam bentuk interference membina dan juga interference memusnah. Anak-anak boleh rujuk buku teks bersurat 210, foto 5.13, superposisi dua gelombang membulat. Anak-anak boleh rujuk buku teks bersurat 211, bagaimana pembentukan interference membina dan juga interference memusnah. Interference membina berlaku dalam dua keadaan, iaitu apabila dua puncak bersuperposisi untuk menghasilkan satu puncak yang tinggi. Dan juga berlaku apabila dua lembangan bersuperposisi untuk menghasilkan lembangan yang dalam. Anak-anak boleh tengok Raja 5.55 dan juga Raja 5.56. Manakala interference memusnah berlaku bila satu puncak dan satu lembangan bersuperposisi untuk menghasilkan sesaran paduan sifar. Boleh rujuk Raja 5.57. Kita lihat persamaan dan perbandingan interference membina dan interference memusnah. Persamaan dia melibatkan sumber gelombang yang koheren, dua sumber gelombang ni akan bertindih. Kalau interference membina, di mana pertindihan dua gelombang ni melibatkan pertemuan antara puncak dengan puncak atau lembangan-lembangan, di mana amplitude sesaran adalah maksimum dan tidak menjadi sifar lah, maksudnya ada nilai. Interference memusnah ialah pertemuan antara puncak dan lembangan di mana amplitude paduan dia adalah sifar. Teks surat 214 menunjukkan interference membina dan memusnah bagi gelombang air, cahaya dan bunyi. Anak-anak boleh lihat corak interference yang dihasilkan pada Raja 5.60 iaitu untuk interference gelombang air, 5.61 interference gelombang cahaya dan 5.62 interference gelombang bunyi. Antara pemboleh ubah dalam corak interference gelombang, faktor-faktor yang mempengaruhi corak interference ada 4, iaitu panjang gelombang, lambda, jarak pemisahan antara dua sumber gelombang, A, jarak pemisahan antara dua garis antinot atau garis dot yang bersebelahan, X, dan jarak tegak dari sumber koheren ke kedudukan X yang dilukis. Di mana keempat-empat ni membawa kepada satu rumus, iaitu lambda sama dengan AX seperti ini. Ini menunjukkan sumber cahaya monokromatik bagi interference gelombang cahaya, di mana pinggir cerah dan gelap terbentuk secara berselang-seli. Interference membina terbentuk di sepanjang garis antinot, manakala interference memusnah terbentuk di sepanjang garis not. Gelombang bunyi perlahan dan kuat akan terhasil secara berselang-seli. Bunyi perlahan menunjukkan interference memusnah, manakala bunyi kuat menunjukkan interference membina. Anak-anak boleh cuba buat latihan ini. Hafiz menjalankan eksperimen di Syilahiyah bagi mengkaji interference cahaya. Beliau menggunakan cahaya merah yang mempunyai panjang gelombang 630 nanometer.
Jarak antara sisik dua celah dengan skrit adalah 3 meter. Kirakan jarak antara celah bagi sisik dua celah yang digunakan. Imej yang diperolehi adalah seperti di atas. Okey, boleh cuba jaya. Okey, baiklah. Anak-anak boleh rujuk ke surat 218 bagi aplikasi interferens gelombang dalam kehidupan harian. Okey, itu saja untuk tajuk interference. Okey, anak-anak, kita sambung topik seterusnya iaitu 5.7 gelombang elektromagnet. Standard pembelajaran SP, di akhir pembelajaran murid boleh yang pertama mencirikan gelombang elektromagnet, menyatakan komponen-komponen spektrum elektromagnet mengikut urutan dari segi panjang gelombang dan frekuensi, berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi setiap komponen spektrum elektromagnet dalam kehidupan. Okay, apakah gelombang elektromagnet? Gelombang elektromagnet ini terdiri daripada medan elektrik dan medan magnet yang berayun secara berserenjang antara satu sama lain. Anak-anak boleh lihat buku teks bersurat 220, Raja 5.69 menunjukkan bagaimana pergerakan medan magnet dan medan elektrik yang berayun secara berserenjang. Seterusnya kita lihat ciri-ciri gelombang elektromagnet pada muka surat 221. Gelombang elektromagnet ini merupakan gelombang melintang di mana dia bergerak dengan laju cahaya dalam vacuum, boleh merambat melalui vacuum. Laju cahaya di sini daripada rumus C sama dengan F lambda. C itu laju cahaya, iaitu nilai dia tetap 3/10⁸. F frekuensi dan lambda panjang gelombang. F berkadar songsang dengan panjang gelombang. Ciri-ciri lain ialah gelombang elektromagnet tidak memerlukan medium perambatan dan dia boleh menunjukkan sifat dalam pantulan, pembiasan, pembelauan dan juga interference. Anak-anak, 7 jenis gelombang elektromagnet boleh membentuk satu spektrum selancar yang dikenali sebagai spektrum elektromagnet. Anak-anak boleh rujuk buku teks bersurat 221 di mana Raja 5.70 menunjukkan spektrum elektromagnet. Ia disusun mengikut tertib frekuensi atau panjang gelombang. Jika frekuensi rendah, panjang gelombang tinggi. 7 spektrum tersebut ialah gelombang radio, gelombang mikro, sinar ultraungu, sinar inframerah, cahaya nampak, sinar X dan sinar gamma. Gelombang radio merupakan gelombang yang mempunyai panjang gelombang yang tinggi dan frekuensi yang rendah. Manakala sinar gamma pula mempunyai frekuensi yang tinggi dan panjang gelombang yang rendah. Begitulah susunan spektrum elektromagnet. Anak-anak boleh rujuk buku teks bersurat 222. Aplikasi bagi setiap komponen spektrum elektromagnet dalam kehidupan melalui jadual 5.11 ni. Cikgu baca contoh setiap aplikasi bagi jenis gelombang. Gelombang radio contohnya digunakan untuk komunikasi radio jarak jauh. Gelombang mikro digunakan komunikasi antarabangsa melalui penggunaan satelit. Sinaran inframerah selalunya digunakan untuk alat kawalan jauh seperti dalam televisyen, DVD. Cahaya nampak membolehkan kita untuk melihat, benda hidup melihat. Sinaran ultraungu contohnya mengeraskan bahan tampalan gigi. Sinar X untuk memeriksa retakan digunakan oleh doktor-doktor lah. Dan sinar gamma boleh membunuh sel kanser dalam radioterapi. Ini adalah contoh-contoh penggunaan sinaran elektromagnet dalam kehidupan harian kita. Sekian saja bagi tajuk spektrum elektromagnet. Tak habis sebab gelombang. Fizik KSN tingkatan 4. Jumpa lagi pada siri akan datang. Bye.